Apa khabar murid-murid? Selamat menonton ITTV. Saya harap anda semua sihat dan bahagia di samping keluarga yang tersayang. Baiklah murid-murid, adakah anda semua sudah bersedia untuk mendalami ilmu bahasa? Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar mengenai apakah yang dimaksudkan dengan kata seru murid-murid. Mari kita lihat. Yang pertama, kata seru adalah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah, terkejut, sedih, terperanjat dan sebagainya. Itu dia murid-murid. Kata kunci untuk kata seru ialah menyatakan perasaan. Apabila kita menyebut tentang perasaan, terdapat banyak jenis. Ada marah, sedih, gembira, rasa rindu dan sebagainya. Seterusnya murid-murid, penjelasan mengenai kata seru. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan meninggi atau menurun. Itu dia murid-murid, dua cara untuk kita mengucapkan kata seru. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Yang ketiga murid-murid, mari kita lihat. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Tanda seru diletakkan di akhir ayat seruan. Itulah dia murid-murid kata seru. Ia digunakan untuk membentuk ayat seruan. Dan kalau anda dapat lihat, tumpukan perhatian anda, tanda seru diletakkan di akhir ayat seruan. Mari kita lihat murid-murid contoh-contohnya pula. Yang pertama murid-murid, kata seru aduh. Penggunaannya untuk menyatakan perasaan sakit dan kagum. Contoh ayat yang pertama, aduh, sakitnya kepalaku. Yang kedua, aduh, besarnya bengkak di kepala kamu itu. Baiklah murid-murid, itu dia kata seru aduh untuk menunjukkan perasaan sakit atau kagum. Intonasinya boleh tinggi ataupun rendah murid-murid. Mari kita lihat contoh yang kedua pula. Aduhai, penggunaannya untuk menyatakan perasaan sedih. Contoh ayatnya, aduhai, sungguh malang nasib orang tua itu. Itu dia murid-murid kata seru aduh. Kalau anda teliti betul-betul, intonasinya menurun ataupun rendah. Yang ketiga murid-murid, mari kita lihat. Untuk menyatakan tidak setuju atau menolak sesuatu. Mari kita lihat contoh ayatnya pula. Yang pertama, saya tetap tidak mahu memaafkannya. Yang kedua, alasan itu tidak masuk akal langsung. Itu dia murid-murid kata seru dan intonasinya meninggi ataupun tinggi. Contoh yang seterusnya murid-murid, mari kita lihat. Amboi atau wah. Penggunaannya untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum. Contoh ayatnya yang pertama, amboi, mahal betul jam itu. Yang kedua, wah, berani betul lelaki itu. Itu dia murid-murid kata seru amboi dan wah. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat. Cis atau cih. Penggunaannya untuk menyatakan perasaan marah. Mari kita lihat contoh ayat. Yang pertama, cis, berani dia menamparku. Yang kedua, cih, mereka tidak kenal siapa aku lagi. Itu dia murid-murid kata seru cis dan cih. Kalau anda dapati, intonasinya meninggi. Kerana apa murid-murid? Untuk menyatakan perasaan marah. Seterusnya murid-murid, kata seru penggunaannya untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut. Contoh ayat, kamu belum tidur lagi. Yang kedua, tadi dia di belakang saya. Itu dia murid-murid kata seru
penggunaannya untuk menunjukkan perasaan hairan atau terkejut. Intonasinya boleh meninggi atau menurun. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat. Kata seru hai. Penggunaannya untuk menegur seseorang atau menarik perhatian. Contoh ayat, hai, diamlah sikit. Yang kedua, hai, sudah lama kita tidak bersembang begini. Itu dia murid-murid, kata seru hai. Intonasinya seperti biasa boleh meninggi dan juga menurun. Seterusnya murid-murid, wahai. Penggunaannya untuk menyatakan perasaan sayang atau merayu. Wahai adindaku yang cantik. Itu dia murid-murid, penggunaan kata seru wahai, dan intonasinya boleh jadi meninggi dan juga menurun. Seterusnya murid-murid, amboi. Untuk menunjukkan perasaan kagum. Amboi, tingginya bangunan itu. Itu dia murid-murid, kata seru amboi dan intonasinya tinggi. Ia digunakan untuk menunjukkan perasaan kagum. Seterusnya murid-murid, hai. Untuk menunjukkan perasaan hairan. Hai, ke mana kamu menghilang selama ini, Halim? Itu dia murid-murid. Intonasinya boleh jadi menurun atau meninggi. Kalau anda perasan, terdapat 2 kali kata seru hai. Yang pertama untuk menarik perhatian dan yang kedua untuk menunjukkan perasaan hairan. Itu dia murid-murid, kata seru hai. Seterusnya murid-murid, kata seru nah. Ceh, berdebah. Untuk menyatakan perasaan marah. Contoh ayat, nah, terimalah balasannya. Ceh, usah membantah kata-kataku ini. Kalau kamu mau hidup. Berdebah, berani engkau mengingkari arahanku. Itu dia murid-murid. Apabila kita menyatakan perasaan marah, biasanya intonasinya adalah meninggi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh seterusnya. Kata seru wah. Penggunaannya untuk menyatakan perasaan kagum. Wah, cantiknya lukisan ini. Biasanya murid-murid intonasinya adalah meninggi. Itu dia murid-murid antara contoh-contoh kata seru beserta contoh ayatnya. Baiklah murid-murid, senang kan? Kalau senang, mari kita uji minda kita dengan menjawab. Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Baiklah murid-murid, itu dia kotak di atas itu. Tumpukan perhatian anda. Kata seru, ha, alahai, aduh, syabas, cheese, oh dan alamak. Mari kita lihat soalan yang pertama. Tempat kosong, awak rupanya yang menjadi batu api dalam perhubungan kami. Kata seru apakah yang sesuai kita letakkan di situ? Adakah marah, sayang, hairan, terkejut? Baiklah murid-murid, kata seru apakah yang sesuai kita letakkan di situ? Mari kita lihat jawapannya. Cheese, awak rupanya yang menjadi batu api dalam perhubungan kami. Cheese menyatakan perasaan marah. Apabila kita memarahi seseorang, intonasinya adalah tinggi. Seterusnya murid-murid, yang kedua, tempat kosong itu rupanya abang kamu. Kata seru apakah yang sesuai kita letakkan di permulaan ayat itu? Adakah perasaan kagum, mungkin juga hairan ataupun terkejut? Baiklah murid-murid,
Adakah anda dapat kenal pasti perasaan apakah itu dan kata seru apakah yang sesuai anda letakkan di situ? Mari kita semak murid-murid. Oh, itu rupanya abang kamu. Senangkan murid-murid? Mari kita lihat ayat yang ataupun soalan yang ketiga. Tempat kosong bila kamu tiba. Kata seru apakah yang sesuai kita letakkan di situ? Senang sahaja soalan ini murid-murid. Terus kita akan menyemak jawapannya. Yang ketiga, jawapannya ialah bila kamu tiba. Menunjukkan perasaan hairan. Senangkan murid-murid. Terus kita akan melihat soalan yang keempat. Tempat kosong, awak layak ke peringkat akhir pertandingan pantun. Kata seru apakah yang sesuai kita letakkan di situ murid-murid? Ini menunjukkan perasaan gembira. Mari kita semak sama ada jawapan anda betul ataupun salah. Syabas, awak layak ke peringkat akhir pertandingan pantun. Itu dia murid-murid. Kata seru yang digunakan ialah syabas. Seterusnya murid-murid, soalan yang kelima. Tempat kosong, bisanya sengatan lebah ini. Kata seru apakah yang sesuai kita letakkan di situ? Senang saja murid-murid. Terus kita akan menyemak jawapannya. Aduh, bisanya sengatan lebah ini. Aduh menunjukkan apa murid-murid? Aduh menunjukkan perasaan sakit. Aduh, bisanya sengatan lebah ini. Sengatan bermaksud anda diketit. Diketit maksud anda digigit oleh seekor lebah. Itu dia murid-murid. Terus kita akan melihat kepada soalan yang keenam pula. Tempat kosong, itu pun awak tak tahu. Kata seru apakah yang sesuai kita letakkan di situ murid-murid? Senang sahaja. Kalau senang, terus kita akan menyemak jawapannya. Alahai, itu pun awak tak tahu. Itu dia murid-murid. Kata seru yang patut kita letakkan di situ ialah alahai. Seterusnya murid-murid, soalan yang ketujuh pula. Tempat kosong, saya dah terlewat ke sekolah. Kata seru apakah yang sesuai kita letakkan di situ? Murid-murid, bayangkan apabila anda dah bangun dan lewat ke sekolah. Perasaan apakah itu? Nampaknya ada yang tahu. Jangan-jangan anda selalu lambat ke sekolah tak? Mari kita semak jawapannya murid-murid. Alamak, saya dah terlewat ke sekolah. Itu dia murid-murid. Kata seru yang sesuai kita letakkan di situ ialah alamak. Seterusnya, soalan yang terakhir iaitu soalan yang ke-8. Tempat kosong, kanak-kanak itu dah hilang. Kata seru apakah yang sesuai kita letakkan di situ? Teliti betul-betul ayat itu murid-murid. Kenal pasti perasaan apakah itu. Kalau anda sudah tahu, mari kita semak jawapannya. Kanak-kanak itu dah hilang? Merujuk kepada perasaan apa dia murid-murid? Terkejut. Itu dia murid-murid 8 soalan mengenai kata seru. Bagaimana? Senang kan? Sebelum itu, mari kita imbas kembali ke semua jawapannya. Baiklah murid-murid. Yang pertama, cheese. Awak rupanya yang menjadi batu api dalam perhubungan kami. Menunjukkan perasaan marah. Oh, itu rupanya abang kamu. Itu dia murid-murid. Kata seru dalam ayat ini ialah oh. Yang ketiga, bila kamu tiba. Kata seru dalam ayat ini murid-murid ialah menunjukkan perasaan terkejut ataupun hairan. Yang keempat murid-murid, syabas. Awak layak ke peringkat akhir pertandingan pantun. Kata seru dalam ayat ini ialah syabas. Syabas menyatakan perasaan gembira. Seterusnya murid-murid. Yang kelima, aduh, bisanya sengatan lebah ini. Aduh menyatakan perasaan sakit.
Yang keenam murid-murid, alahai. Itu pun awak tak tahu. Yang keenam alahai ialah kata seru dalam ayat ini. Yang ketujuh, alamak, saya dah terlewat ke sekolah. Kata seru dalam ayat yang ketujuh ialah alamak. Dan yang terakhir, yang ke-8 murid-murid, kanak-kanak itu dah hilang. Ialah kata seru dalam ayat ini dan menyatakan perasaan apa dia murid-murid? Pandai, terkejut. Itulah dia murid-murid kata seru. Bagaimana? Mudah kan? Saya harap murid-murid anda mendapat banyak maklumat dan informasi baru mengenai kata seru. Ingin saya ingatkan kepada anda, tolonglah gunakan kata seru ini dengan sebetul-betulnya. Anda boleh gunakan kata seru ini dalam karangan anda. Baiklah murid-murid, masa begitu mencemburui kita telah sampai ke penghujung pembelajaran. Sehingga kita berjumpa lagi murid-murid dalam eksplorasi bahasa yang lain. Sekian, terima kasih.